Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung kuliah kita semalam mulai ayat 200 hingga 203. InsyaAllah hari ini kita baca habis ayat-ayat yang kita baca semalam. Sebenarnya tajuk kita semalam, apa yang harus kita lakukan selepas kita wukuf di Arafah. Amalan haji dalam beberapa sudut sama dengan ibadat puasa. Ibadat puasa menurunkan darjah kita kepada tahap orang miskin. Orang miskin, dia tidak makan, tak boleh makan, tidak mampu makan seperti yang kita makan. Makanan kita istimewa. Istimewa lagi orang yang duduk di tempat-tempat seperti tempat-tempat mewah. Makanan juga mewah, rumahnya juga mewah, dan semuanya mewah. Puasa mengajar kita supaya turun ke tahap orang miskin. Sebab itulah barangkali bertentangan dengan nafsu kita, kehendak kita. Bulan puasa makan biasa, biarlah sedap-sedap sikit, sediakanlah makanan, duit banyak kan, begitu. Satu sudut betul lah, tapi saya nak bercakap dari sudut ibadat. Maksud ibadat, apa yang diajar oleh ibadat puasa. Sekarang kita berada dalam perkara mana turun ke Arafah, turun daripada Arafah, kita nak pergi Mina, kita nak pergi Muzdalifah, kemudian kita nak balik ke kediaman kita. Kalau kediaman kita tu hotel tinggilah tempatnya, bayarannya pun tinggilah juga. Ada orang yang rendah tempat duduknya. Semuanya ini Al-Quran ingin mengajar kita. Dia mengajar kita supaya kita mengambil lebih banyak iktibar pengajaran daripada Al-Quranul Karim. Ini sumber rujukan kita yang paling utama, Quran, hadis, sunnah Nabi. Jika tempat ini kita nak pertikaikan, maka kita boleh pertikaikan, tapi kita harus lebih mendalam sedikit tadabbur kita kepada Al-Quranul Karim. Ayat sebelum ini menyatakan summa afidhu min haitsu afadhan nas, sebagai sambungan ni. Kemudian fa iza qadaitum. Semalam saya nyatakan afadha datangnya daripada fadhal ma'u. Fadha fa alif dad. Fadhal ma'u, al ma'u maknanya air. Fadha melimpah. Summa afidhu min haitsu afadhan nas. Kemudian anda berharaplah bersama dengan orang ramai turun. Fadha bukan makna turun. Fadha maknanya melimpah. Air bila dia melimpah, ke mana dia pergi? Dia pergi ke tempat rendah dan air itu akan mencari tempat yang rendah. Di sana dia mengalir dan akhirnya dia sampai ke sungai, akhirnya dia pergi ke laut. Itu maknanya fadha. Di sana fadha, afidhu min haitsu afadhan nas. Terjemahan harfiahnya, hendaklah kamu mengalir ke mana orang ramai mengalir. Ini Al-Quranul Karim ini bisa mendalamnya. Jika kita mempelajarinya dengan cara tadabbur, dia meninggalkan satu kesan yang barangkali kita tak sampai ke situ. Kita nak perginya semuanya kita nak kira mudah. Kalau panas tak mau, panas. Kita tak mau duduk juga tempat-tempat yang susah, makanan pun tak selesa tempat duduk. Kita nak tempat yang istimewa. Itukah pilihan Al-Quranul Karim? Tidak sama sekali. Al-Quran menyuruh supaya kita mengalir selepas daripada Arafah. Kita mengalir bersama dengan orang ramai, sebagaimana air dia mengalir ke longkang-longkang besar. Mengalir ke longkang-longkang besar. Air itu asalnya datang daripada bukit.
dia turun ke kaki bukit, kemudian dia cari tempat-tempat rendah, dia mengalir hingga sampai kepada sungai, mengalir ke tempat ke sungai-sungai, kemudian pergi ke laut. Apabila laut itu melimpah, maka sesuatu yang tak kena padanya, sesuatu yang tak kena, ada sesuatu yang diisytiharkan, letupan di bawah umpamanya, menjadikan ikan-ikan pun tak selamat duduk, tak selamat. Jadi kalau kita mengalir selepas daripada Arafah, kita mengalir pada orang ramai, sebagaimana kita duduk di Arafah bersama dengan orang ramai, kita buang pakaian kita. Buang pakaian tu maknanya kita pakai pakaian nama kita tu, bila orang sebut nama kita, tempat kitanya bukan seumpama itu. Baju yang kita pakai bukan baju, bukan kain ihram. Makanan kita bukan makanan orang biasa, makanan istimewa. Istimewa ni tak boleh. Istimewa ni ingin mengajar supaya kita turunkan sedikit, duduk bersama dengan orang ramai, seperti setitis air mencari tempat yang paling rendah sekali untuk dia turun bersama ke kolong-kolong besar. Jadi macam mana kalau kita turun ke Arafah ni seperti air yang mengalir, kita turun bersama dengan orang ramai balik, dia duduk di puncak tinggi kah? Tidak. Dia duduk di hotel tingkat 34, 35. Ya, tidak, dia duduk di bawah. Hotel juga tapi di bawah. Rumah-rumah kediaman yang murah harganya. Pakaian mereka bukan pakaian. Kita sepatutnya tak tukar pakai itu. Kita akan balik seperti mana Al-Quran mengajar kita. Afidhu, baliklah kamu, beraraklah kamu bersama dengan orang ramai. Balik bersama dengan orang ramai. Bersama tempat, masa dan orangnya. Kalau tempat kediaman bersama dengan orang ramai, kalau masa pulaknya Tuhan pilih khas masa, tempat dan orangnya orang ramai, di mana tempatnya bukan tempat kita sebelum datang ke Mekah. Sebelumnya tidak. Tapi kita duduk bersama mereka setelah datang ke Mekah, setelah wukuf di Arafah, setelah memakai pakaian ihram. Bukan kita pakai selendang itu diperbuat daripada sutra, tidak. Kain putih, semua orang pakai kain putih. Ya, inilah dia akhlak. Al-Quranul Karim mengajar kita akhlak supaya kita menjadi mulia. Dan kemuliaan itu tidak ada pada pakaiannya, pada pangkat di dunia. Buang pangkat, maknanya orang tak panggil pun tak apa dah. Pangkat ada, kita tinggal dalam frame, duduk di rumah ke dalam beg ke, tak apa, tak mengapa. Ini pandangan saya. Kalau anda berpandangan lain daripada itu pun tidak menjadi satu perkara yang membatalkan haji, membatalkan Ramadan, tidak. Tapi kita nak turun sekali saja sebulan dalam setahun, 40 hari, katakanlah kita bagi 40 hari kita nak turun bersama dengan orang ramai. Ini dia akan mengajar hati kita ni khusyuk, hati kita ni rendah, hati kita ni mudah bergaul dengan orang ramai. Inilah yang dipersetujui dan inilah yang diajar oleh Al-Quranul Karim, menulis sepatah perkataan yang kalau nak diterjemahkan harfiahnya ke dalam bahasa Melayu kita tak faham. Kita akan kata summa afidhu min haitsu afadhan nas, kemudian mengalirlah kamu sebagaimana orang ramai mengalir. Bila orang ramai mengalir pergi ke Mekah, air yang mengalir, yakni kamu jadikanlah air yang mengalir bersama dengan air yang ada di tempat rendah, di lokal-lokal besar, di sungai-sungai. Fahamlah kita kalau begitu maksudnya Al-Quran mengajar. Kemudian fa iza qadaitum manasikakum, ayat yang kita baca semalam. Fa iza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum au ashadda dzikra. Potong aba'akum tu satu, buang. Itu editor lah, saya salahkan dia. Walaupun mungkin asalnya aba'akum tu 2 kali pergi masuk kat situ. Boleh. Bila kamu selesai mengerjakan haji, maka ingatlah kamu kepada Allah. Zikrullah istilahnya. Ingat kepada Allah ni bagaimana? Ingatkan hukum Allah.
Hukum Allah ada halal, ada haram, ada yang disuruh, ada yang dilarang, ada ma'ruf dan ada mungkar. Ingat perkara ini. Perkara-perkara yang mungkar jangan dilakukan. Rafas jangan, fusuk jangan, fasik. Melakukan maksiat jangan dalam tempoh mengerjakan haji ini. Itu maknanya mengingati Allah. Anehnya dalam susulan ayat ini, ingatlah Allah seperti kamu ingatkan bapa-bapa kamu. Kejayaan selesai wukuf di Arafah, artinya kita sudah habis perkara-perkara yang wajib telah kita lakukan. Yang lagi jika ada yang cacatnya, maka boleh ditampal dengan dam. Seperti kamu ingatkan bapa-bapa kamu. Kalau Quran kata macam ni mudah saja. Quran kata bila kamu selesai mengerjakan manasik haji, maka ingatlah kepada bapa-bapa kamu seperti mana kamu ingatkan Allah. Kan mudah kita faham. Kita ingatkan Allah satu kewajipan, ingatkan bapa-bapa kita pun satu kewajipan. Tidak disebut sebaliknya. Fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Ingatlah kamu kepada Allah seperti kamu ingatkan bapa-bapa kamu. Kita ingatkah bapa kita? Tak ingat. Kecil-kecil dulu boleh jadi kita ingat, kita minta duit dengan dia, kita minta belanja dengan dia, minta nak beli motosikal dengan bapa kita. Itu dia. Semua orang macam tu kah? Tidak. Jadi kalau begitu sebenarnya apa Quran nak sebutnya? Ingatlah kamu kepada Tuhan seperti mana kamu ingatkan kepada bapa-bapa kamu. Kalau kita dengan bapa kita berjaya, maka kepada siapa yang kita nak nyatakan kejayaan kita? Bapa kita dulu, keluarga kita dulu, ibu kita. Ini orang yang pertama sebenarnya mendengar berita kemenangan kita, bapa kita. Kalau kita ada bapa, kalau tak ada bapa pun tabiat manusia begitu. Jika tidak begitu, maka boleh jadi cacat pada bapa. Bapa tak ajar betul-betul anak dia. Ibu keluarga kita tak kena pasangan misalnya, dan banyak lagi perkara yang cacat dalam keluarga. Tapi yang nak sebutnya di sini, biarlah kita bila sudah kita turun daripada Arafah nak pergi ke Muzdalifah, nak pergi, kita bertalbiyah biarlah kuat sikit. Kalau kita nak panggil bapa kita tak sampai ke rumah lagi, jauh lagi dengan rumah bapa, ayah misalnya, ada sesuatu yang kita nak sampai yang menggembirakan kita, menggembirakan bapa kita, yang menggembirakan. Jadi talbiyah pada ketika itu biarlah melambangkan bahawa kita suka, bahawa kita benar-benar menikmati ibadah haji ini. Jadi kalau begitu bertalbiyah ini salah satu daripada zikir ini perlu kuat bagi orang lelaki lah. Bagi orang perempuan suara dia tu aurat, kata setengah ulama. Walaupun yang rajahnya suara jika memfitnahkan orang lelaki, maka suara juga mesti direndahkan. Yang rendah mata, rendah pandangan, rendahkan suara, rendah perkara-perkara yang boleh menduga keimanan orang lain. Jadi talbiyah labbaik Allahumma labbaik, tinggikan suara. Tinggi suara ini menyatakan kita suka, sedapnya kita suka. Kemenangan harus dibuat satu perayaan selepas mencapai kemenangan dengan zikir dan tasbih. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, macam mana? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Hari pembukaan Makkah lebih besar daripada hari kemerdekaan kita 31 Ogos. Apa yang kita lakukan bila kita ulang tahun hari kemenangan kemerdekaan kita buat perayaan, entah apa perayaan pun kita bersukaria, makan minumnya. Itukah perayaan kemenangan yang diajar oleh Al-Quran? Tidak ada satu perayaan yang lebih besar daripada perayaan membuka Mekah daripada pemerintahnya orang-orang jahiliah, musyrikin dan ahli kitab. Jadi yang diajar, kalau nak sampai kamu kepada peringkat membuka kota Mekah itu, fasabbih, bertasbihlah dengan memuji Tuhan kamu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar.
Jadi pada hari mengingati kemenangan kita, hari kemerdekaan, sepatutnya ni dia, ini Islam yang mengajar. Itu hari kemenangan. Hari raya, hari kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan kerana kita boleh berpuasa selama sebulan dengan kita patuh segala peraturannya. Jadi kalau begitu, pada hari raya apa yang harus kita buat? Yang harus kita buat takbir. Bagi yang ada takbir dia ada, yang ada takbir sebelum raya, selepas raya. Kita nak cakap lah yang tu. Nak cakapnya kemenangan kita berpuasa, naklah kita bertakbir, buat kebajikan. Bukan dengan menyebut-nyebutkan, oh ini belanja pada hari raya ni besar, banyak habis 2 kali ganda. Tak cukup belanja, tak cukup. Patutnya hari ni tidak begitu jadinya, kerana kita mengulangi apa yang disebut, yang ditinggal oleh sunnah Nabi SAW. Tasbihlah banyak-banyak, makan suka makan pun dia juga, tapi tak lebih daripada menikmati anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Itu pokok pangkalnya. Ada pun untuk bermain-main, kita tengok TV, dalam TV pun macam-macam pula-pulanya. Hari raya apa ni? Hari raya apa? Ini bukan hari raya sebenarnya. Bukan begitu yang diajar oleh Nabi. Yang Nabi ajar seperti kita tasbih, kita takbir pada hari raya. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Mengingati perang Badar. Ingat perang Badar. Perang Badar berlaku dalam bulan Ramadan. Diingatkan dengan kemenangan kita. Allah mengalahkan tentera yang lebih besar, jauh lebih besar daripada tentera muslimin yang bilangannya 313 orang, dapat mengalah tentera yang begitu besar. Kemudiannya, kesan kemenangan itu kita juga menumpang, kita juga merasai kesan kemenangan pada peperangan Badar. Oleh itu, maka pada hari raya kita disuruh bertakbir begitu. La ilaha illallah wahdah, tiada Tuhan yang lain, maha asanya. Sadaqa wa'dah, benar sekali janjinya. Wa nasara 'abdah, Allah membantu hambanya. Wa hazamal ahzaba wahdah, dan Allah mengalahkan tentera yang bergabung itu, tentera bergabung wahdah, sendiri, seorang diri dia mengalahkan. Nikmat Tuhan. Jika tidak pertolongan Allah begitu, bagaimana tentera 313 orang boleh mengalahkan tentera musuh seramai lebih daripada 12,000 dengan kelengkapan pejalan kakinya, kudanya, tenteranya, makanannya, semua sekali lengkap. Namun mereka dikalahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang harus diingat kembali apabila kita berhari raya. Itu di hari raya. Jadi bila hari raya ni kita balik kampung. Hari raya kita rendah. Tapi kalau kita rasa suka yang tu juga, kita faham juga apa dia hikmat di sebalik ayat menyatakan, kazikrikum aba'akum au asadda zikra, ataupun lebih besar lagi kamu zikir kepada Allah, itu lebih besar lagi daripada kamu menyebut nama bapa kamu tetap kala kamu mendapat kemenangan, kejayaan. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Antara orang yang apabila dia berdoa, dia bicara doa untuk dunia sahaja. Faminan nasi, sebahagian daripada orang yang menyata dia berdoa, rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami, berilah kami kepada di dalam dunia ini, fid dunya, tak ada hasanah yang ni, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia minta dunia saja, akhirat dia tak ada apa-apa. Tapi Tuhan mahu daripada kita, ambillah dunia dan ambillah juga akhirat. Di dunia hasanah, akhirat juga hasanah. Orang yang dah mendapat hasanah yang dianugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya, Allah tidak beri kepadanya dunia yang terpisah daripada akhirat. Allah berikan kepadanya dunia, kemudian akhiratnya sekali. Wa minhum, yang kedua berikut,
Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Antara mereka ada yang berdoa, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami di dunia ini hasanah, baik di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, dan pada akhirat juga hasanah, kebaikan, wa qina azaban nar, peliharalah kami daripada azab neraka. Ini yang disarankan oleh Al-Quranul Karim. Doa yang pertama tadi, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu, atina fid dunya, kurniakan kepada kami anugerahmu di dunia ini saja. Minta nak jadi kaya, minta nak cari, nak naik pangkat, minta macam-macam nak minta. Itu dunia. Jangan lupa minta juga akhirat. Sekalipun akhirat itu kemudian, selepas minta dunia hasanah, barulah wa fil akhirati hasanah. Tidak mengapa. Di sini Allah Subhanahu wa taala nampaknya dia mengambil kira nafsu manusia. Nafsu manusia ini macam mana? Macam yang disebut dalam hadis. Kalau semayang Isya nak didirikan, makanan sudah dihidangkan, Nabi kata pergi makan dululah. Pergi makan dulu, semayang lepas makan. Mengapa demikian? Kerana kalau kita makan perut lapar ni, kita pergi semayang perut lapar, perut minta, mana makannya? Tak makan lagi masa ni. Jadi kalau begitu Nabi kata pergi makan dulu. Ini dia Al-Quranul Karim, hadis Nabi, sunnah Nabi mengajar kita dunia dahulu, kemudian akhirat jangan lupa. Kalau kita minta akhirat dulu, kita baca Rabbana atina fil akhirati hasanah wa fid dunya hasanah, bertentangan dengan tabiat semula jadi manusia, bertentangan dengan sunnatullah, sunnatul hayah, sunnah hidup ini bertentangan. Kita tidak boleh lawan sunnah Allah. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qablu. Sunnah Allah ini berjalan dulu-dulu pun lagi, sejak Nabi Adam lagi. Sampailah kita kepada umat Nabi Muhammad yang terakhir ini, sunnah itu yang terpakai hingga sampai pada hari ini. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Ulaika, mereka itu, bagi mereka nasib, bagi mereka akan mendapat bahagian daripada amalan yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat. Wallahu sari'ul hisab. Allah cepat membuat kira-kira. Maknanya terpulanglah. Lahum nasibum mimma kasabu. Kalau mereka dapat untung yang mereka doa, untung daripada yang mereka doakan itu. Kalau mereka rugi, maka kerana kesalahan mereka berdoa. Doa tidak mempunyai adab. Doa itu kita tidak nak sebutlah bagaimana adab berdoa. Masa ni ada tempat lain sekarang pun, masa cemburu kita, mencemburui kita. Nasibum mimma kasabu, bagi mereka bahagian, keuntungan, hasil daripada yang mereka usahakan. Yang mereka usahakan itu ialah meminta daripada Allah. Yang mereka usahakan itu ialah bagaimana sunnah Allah yang berjalan. Diberinya juga kepada orang yang tidak memohon sesuatu, dia tidak minta, diberi juga kah? Diberi, tetapi pemberian itu berbeza antara satu dengan lain. Pemberian ini pemberian rahmah, pemberian ini redha, pemberian ini ketenangan. Beri. Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ini bertolak, selepas daripada bertolak daripada Arafah, nak pergi kepada, nak balik buat tawaf. Mulanya tawaf ifadah dan tawaf wada'. Tawaf nak balik, kena pergi pula ke Mekah. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dan ingatlah kamu kepada Allah pada hari-hari yang boleh dibilang. Hari yang boleh dibilang ini hari mulai daripada hari Nahar, hari Tasyrik, hari apa lagi ni. Ini beberapa hari, 3 hari sekurang-kurangnya. Jangan pergi duduk di Arafah sekejap kemudian balik duduk hotel. Oh, tak betul. Duduklah dulu. Ayyamin ma'dudat, beberapa hari saja duduk dengan orang ramai ni. Tempat yang penuh sampah, tempat yang kita rasa meluap, bau pun tak enak. Duduk. Inilah kedudukan orang ramai. Kita duduk pun tak lama, belajar. Kemudian balik ambil perhatian.
betapa seksanya kalau sampah, kekotoran, kita hidup dalam kekotoran. Islam agama yang mula-mula mengajar kita wasiyabaka fatahhir, bersihkan pakaian kamu, bersihkan pakaian. Islam tak suka kotor-kotor. Jadi pergi ke Mekah balik belajar, yang kita belajar pulanya kebersihan. Bolehkah kita belajar daripada Arafah? Tak boleh. Kita terseksa duduk pada tempat yang kotor seumpama itu. Jadi baliklah kembali kepada Al-Quran. Wasiyabaka fatahhir warujza fahjur, bersihkanlah pakaian kamu. Mula-mula sekali bersih pakaian, rumah kamu, kediaman kamu. Kediaman ini semuanya memerlukan kepada kebersihan. Daripada faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaih, sesiapa yang nak pulang segera, duduk 2 hari saja tak boleh duduk, nak balik dah. Padahal dulu di Mekah dulu kau boleh duduk setahun pun tak apa, nak belajar bahasa Arab lagi, nak belajar fiqh lagi, nak belajar tajwid lagi, cadangannya tak. Bila sampai ke Mekah 2 hari saya nak balik dah. Apa macam ni? Ini dah bertukar parti. Orang mendengar orang balik, kita pun nak balik juga. Tak betul. Duduk. Tapi kalau mau segera, katanya faman ta'ajjala, sesiapa yang bersegera dalam tempoh 2 hari saja duduk di Arafah, Mina, Muzdalifah, fala isma alaih, tak ada dosa. Tetapi disarankan supaya duduk seperti orang ramai duduk. Duduklah bersama dengan mereka, makan bersama mereka, tidur bersama mereka di sepanjang perjalanan haji ini. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaih wa man ta'akhkhara fala isma alaih. Barang siapa nak lewatkan pulaknya, tak mau 2 hari, mau duduk sini 2, 3, 4 hari, kalau bolehnya fala isma alaih, tak apa juga, boleh. Tapi beza antara orang yang duduk 2 hari kemudian dia balik dengan orang yang duduk 4 hari, 5 hari baru dia balik, beza. Tujuan haji mengubah, mendidik hati nurani. Sebagaimana juga ibadat puasa, mendidik jiwa, mendidik perasaan, mendidik nafsu. Wa man ta'akhkhara fala isma alaih wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Satu amaran selepas daripada menyatakan adab, menyatakan peraturan yang sebaik-baiknya, kemudian satu lagi amaran, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah. Kalau dulu kita tak tahu, macam tu rupanya afadha yufidu, ini afadhal ma, wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Ketahuilah kamu semua akan dikembalikan kepada Allah, akan dihimpunkan. Allah menghimpunkan kita pada akhirat, tidak seperti kita berhimpun di padang pada Merdeka ataupun di mana-mana saja tempat perhimpunan. Allah mengumpul kamu, dia akan membalas balasan baik, amalan baik dengan balasan baik, amalan buruk akan dibalas dengan buruk juga. Jadi itu amaran. Apa yang kita lakukan dalam dunia ini, tidak ada satu pun yang tercicir. Dia akan pulang habis semua sekali. Pengkhianatan akan kembali semula dan akan dibicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang selalu kita baca, wa huwa ahkamul hakimin. Ahkamul hakimin, dialah Allah yang paling adil antara orang yang adil dalam memberi balasan. Jadi itulah dia intisari kepada ibadat haji setakat ini. Kemudian dia masih ada lagi, kita akan baca pula apa yang tertulis. Apa yang tertulis nanti kita baca 1 ataupun 2 kali lagi, kita akan habislah di situ. Kita akan tinggal pelajaran puasa ini dengan suatu kepahaman yang kita merasakan cinta. Kalau boleh sekali lagi kita nak pergi. Tapi nak pergi tu, kalau boleh pergilah tahun ni, nampak gayanya orang dah baliklah, alhamdulillah. Orang yang baru nak pergi, nampak gayanya, dia tak boleh masuk lah. Tak boleh. Mekah, nak pergi ke Mekah pun tak boleh, ke Madinah pun tak boleh juga. Duduk di rumah lah. Ini hukum Allah. Tak ada siapa yang tahu begitu. Allah Subhanahu wa taala juga yang mengaturkan. Kejadian di China tu, pergi ke Mekah, naik ke Mekah,
Dia pun pergi ke Mekah juga. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والحمد لله رب العالمين.